Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Israf bin Azaman. Kad matrik saya ialah 13 DKM 18F1041. Pada video kali ini saya ingin bentangkan tentang case study saya bagi subjek Maintenance Engineering. Pada case study kali ini saya telah memilih sebuah company yang diberi nama Black Fox Engineering. Jadi jom kita tengok. Yang pertama ialah latar belakang syarikat. Black Fox Engineering Sdn Bhd ini ditubuhkan pada bulan September 2003. Company ini memenuhi keperluan kontraktor Bumiputra yang semakin meningkat untuk melayani pengembangan ekonomi negara yang pesat. Ia ditubuhkan oleh Azni Shah Sulaiman. Company ini mempunyai branch di Kuala Lumpur. Pengarah urusan bagi company ini ialah Azni Shah Sulaiman sendiri, manakala pengarahnya ialah Muhammad Rosman Zailani Muhammad Ghazali. Seterusnya, company ini mempunyai nombor pendaftaran syarikat iaitu 627019P. Syarikat ini ialah syarikat persendirian. Alamat company ini ialah di Kelantan iaitu di alamat Lot 2040, tingkat 1, bangunan SBJ 16250, Pasir Pekan, Wakaf Baru, Kelantan. Ini adalah diorang punya ibu pejabat iaitu headquarters ataupun HQ atau 1505 Plaza 138. Seterusnya, branch mereka di Kuala Lumpur ialah terletak di Hotel Maya, Jalan Ampang 20450 Kuala Lumpur. Nombor telefon dan fax bagi company ini ialah 0971811812. Email untuk company ini ialah blackfox60@yahoo.com atau blackfox80@yahoo.com. Next. Skop perniagaan syarikat. Seperti yang sedia maklum tadi, syarikat ini untuk memenuhi keperluan kontraktor. So, Black Fox Engineering Sdn Bhd ini adalah kontraktor am yang pakar dalam pembinaan umum, khususnya bangunan, pendidikan, pusat sukan, kilang dan kerja-kerja pengubahsuaian bangunan. Seterusnya, kerja mekanikal dan elektrikal seperti aircon, pencahayaan dan sistem AV. Yang ketiga ialah kerja-kerja kejuruteraan awam, iaitu kerja cerucuk, kerja asas, kerja pembentungan dan jalan raya. Next. Company ini telah melakukan beberapa projek mega yang rakyat sendiri sedia maklum. Antara projek tersebut ialah yang telah disiapkan ialah Velodrome Nasional Malaysia. Velodrome Nasional Malaysia ini terletak di Nilai, Negeri Sembilan. Reka dan bina projek ini diberi kepada company Black Fox tadi yang saya sedang cerita, reka pada tahun 2017. Projek ini diberi masa selama 2 tahun untuk disiapkan kerana ia adalah untuk pembukaan sukansi, iaitu pada 15 hari bulan 1 2015 hingga 20 hari bulan 5 2017. Peruntukan untuk projek ini ialah 73,945,000. So 73,945,000. Ia adalah di bawah kendalian Jabatan Kerja Raya Malaysia iaitu JKR. Ianya telah siap dibina 100%. Dan saya sendiri, pengalaman saya telah masuk untuk melihat sendiri velodrome ini dan ianya sangat-sangat menakjubkan. Tak sangka negara kita dapat cipta sebuah velodrome seperti ini yang bertaraf antarabangsa. Seterusnya ialah pembinaan bangunan baru Perpustakaan Awam Negeri Pahang, terletak di Kuantan, Pahang. Projek ini bertarikh 19 hari bulan 11 2013 sehingga 28 hari bulan 2 2016. Projek ini berharga 40,200,000. Ia dikendalikan di bawah jagaan Jabatan Kerja Raya Malaysia iaitu JKR.
projek ini telah disiapkan 100%, iaitu 100% telah berjaya diselesaikan. Seterusnya, projek yang masih dalam proses pembinaan untuk company ini ialah salah satu ialah Politeknik Besut Terengganu. Politeknik seperti yang kita sedang belajar. So, ianya terletak di Besut Terengganu. Ianya bertarikh 3 hari bulan 10 2017 sehingga 11 hari bulan 1 2021. Tahun ni kawan-kawan. Projek ini beranggaran RM169,732,500. Ianya di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya Malaysia. Projek ini dalam pembinaan dan ianya adalah sebanyak 40% siap. Seterusnya ialah Pusat Akuatik MBJB di Lakin, Johor Bahru. Di Lakin, Johor. Bukan Johor Bahru, maaf. Di Lakin, Johor. Ianya bertarikh 15 hari bulan 1 2018 sehingga 14 hari bulan 4 2019. Ianya berharga RM27,600,000. Terletak di Johor Land Berhad. Bukan terletak, tapi ia dah di bawah seliaan Johor Land Berhad. Projek ini 90% siap. Seterusnya, organisasi syarikat. Untuk syarikat Black Force Company ni, kita boleh tengok board director dia adalah Azni Shah Sulaiman Muhammad Rosman Zailani. Manakala managing director dia ialah Azni Shah Sulaiman sendiri dan diikuti oleh para pekerjanya yang lain. Seterusnya, penerapan sistem penyelenggaraan di syarikat. Syarikat ini telah melakukan sebuah sistem penyelenggaraan bagi menghasilkan keputusan yang optimum untuk mesin-mesin dan aset-aset yang mereka ada. Yang pertama, penyelenggaraan berdasarkan keadaan sistem iaitu CBM. Penyelenggaraan ini dilakukan setelah satu atau lebih petunjuk menunjukkan bahawa peralatan akan gagal atau prestasi peralatan semakin merosot. Kat sini adalah tanda-tanda peralatan atau aset itu perlu dibaik pulih atau diservis. Kedua, CBM adalah jenis ramalan yang digunakan sebagai sensor ukuran status sebagai aset dari masa ke semasa. Contohnya seperti penukaran minyak hitam, kita meramalkan pada tempoh sekian, contoh sebulan seterusnya kena tukar minyak hitam. So, itu adalah salah satu jenis ramalan yang kita gunakan sebagai manusia untuk memastikan mesin-mesin atau aset-aset itu sentiasa dalam keadaan yang baik. Yang ketiga, contohnya penukaran mata alat gerudi. Apabila ia ditumpul, pekerja akan menggantikannya dengan yang baharu lalu yang lama dibuang. So, kat sini menunjukkan mata gerudi itu amat penting dalam sebuah projek untuk mengoptimumkan masa ataupun waktu yang singkat untuk projek itu siap. Seterusnya, yang kedua ialah penyelenggaraan produktif total. Yang kedua ialah penyelenggaraan produktif total atau TPM. TPM adalah penyelenggaraan, pencegahan dan usaha berterusan untuk menyesuaikan, mengubah dan memperbaiki peralatan untuk meningkatkan fleksibiliti, mengurangi pengendalian bahan dan mempromosikan aliran berterusan. Yang kedua, ia adalah penyelenggaraan yang berorientasikan pengendalian dan penglibatan semua pekerja yang berkelayakan dalam semua aktiviti penyelenggaraan. Ini ialah seperti jurutera, juruteknik dan sebagainya. Yang ketiga, penyelenggaraan kerosakan. Ia melibatkan pembaikan atau penggantian peralatan dan komponen setelah mereka gagal kembali ke keadaan berfungsi berikut kerosakan atau pemadaman. Contohnya, kerosakan palang pencucuk ataupun bahasa biasa kita sebut ialah spark plug pada kenderaan yang digunakan.
Contoh seperti motosikal, bila sampai suatu masa motosikal hilang power, hilang kuasa. So salah satu punca kepada kejatuhan prestasi itu ialah keadaan palang pencucur sendiri yang telah lama atau telah rosak. Seterusnya, senarai kelemahan atau masalah berdasarkan penyelenggaraan pelaksanaan sistem di syarikat. Jadi, setelah saya kaji, ada beberapa pelaksanaan sistem di syarikat yang boleh melemahkan atau bermasalah. Contoh dia, kos penyelenggaraan yang tinggi. Penyelenggaraan tidak dapat diramal pada tahap terbaik. So, kat sini ialah kecuaian kepada juruterus itu sendiri yang tidak dapat memastikan bila waktu yang sesuai untuk servis dilakukan. Yang kedua, tempoh penyelenggaraan yang tidak dapat diramalkan. Biasalah kita manusia biasa. So, benda itu tidak terkecuali. Jadi, kita perlu ada sebuah sistem yang optimum untuk memastikan penyelenggaraan ini dapat dilaksanakan tepat pada masanya. Yang ketiga ialah kerap dilakukan untuk proses penukaran komponen. Yang ketiga ni ialah ianya kerap dilakukan untuk proses penukaran komponen ni disebabkan oleh perasaan was-was kita sendiri yang merasakan, oh, mesin ni perlu diganti, padahal baru pakai berapa lama. Contoh, baru pakai dalam 2 minggu, tiba-tiba dah kena tukar minyak hitam. So kat situ dia boleh meningkatkan kos untuk sebuah company tu menyelenggara aset-aset mereka. Poin yang ketiga ialah tempoh masa. Yang pertama, peningkatan bilangan bahagian yang memerlukan penyelenggaraan dan pemeriksaan. Jadi, jentera-jentera atau aset-aset yang ada dalam sebuah company itu mempunyai banyak, lalu ia memerlukan tempoh masa yang lama untuk diperiksa, untuk menemui masalah yang dihadapi. Jadi kat situ, company-company telah buang masa disebabkan macam nak cari kelemahan-kelemahan lain, kelemahan-kelemahan yang terdapat pada mesin atau aset-aset yang mereka hadapi. Seterusnya, juruteknik tidak mempunyai masa untuk mengkaji prosedur operasi standard dan keperluan keselamatan. Yang ni disebabkan oleh juruteknik ini ditekan oleh pihak atas untuk menyelesaikan masalah ini pada masa yang telah ditetapkan. Tetapi mereka sendiri perlu mengkaji prosedur yang sepatutnya untuk membaiki kenderaan aset atau jentera-jentera yang datang kepada mereka untuk dibaiki. Jadi kat sini mereka macam bercanggah. Jadi tempoh masa yang singkat yang panjang diambil oleh mereka. Poin yang ketiga, masalah keselamatan. Yang pertama, kegagalan yang tidak dapat dijangka. Contohnya, jentera-jentera atau aset-aset ni sedang digunakan lalu mengalami masalah. Contoh macam jentera ni tengah mengangkat barang. Tiba-tiba dia orang punya sistem, jentera ni punya sistem hidrolik tak dapat berfungsi dengan baik. So kat situ dia boleh merisikokan pekerja-pekerja yang ada di tapak tersebut lah. Yang kedua, juruteknik cenderung mengambil lebih banyak risiko. Kat sini disebabkan oleh, macam yang saya tekankan pada poin kedua tadi, ditekan oleh pihak atas untuk membaiki jentera atau aset yang dihantar pada mereka ini pada masa yang ditetapkan. Tetapi mereka perlu mengkaji prosedur. Kat situ menyebabkan mereka terasa tertekan lalu buat mana yang patut saja. So mereka terpaksa mengambil lebih banyak risiko kat situ. Seterusnya, mencadangkan dan merancang pendekatan prosedur menyelenggara yang sesuai untuk meminimumkan kos. Yang pertama saya cadangkan ialah penyelenggaraan berjadual. Ia ialah seperti menggunakan jadual penyelenggaraan yang dikembangkan sebelumnya untuk setiap alat mesin.
Jadi setiap mesin atau aset yang terdapat dalam company tersebut perlu mempunyai jadual yang sepatutnya bila mereka perlu diservis. Yang kedua, seperti pertukaran minyak hitam. Pertukaran minyak pada kenderaan yang berlaku setiap 3 bulan atau 3,000 km. Mana yang lebih dahululah. Jadi, ia adalah minyak enjin sebenarnya. Minyak enjin yang perlu ditukar pada tempoh masa tertentu. Tapi dengan teknologi baru yang ada sekarang ni, contoh seperti teknologi ester di dalam minyak enjin kita, jadi ia boleh dianjakkan daripada 3,000 pergi kepada 4,000 sehingga ke 5,000 km. Benda ini bergantung kepada kualiti minyak enjin itu sendiri. Seterusnya, penyelenggaraan pencegahan. Yang pertama, merangkumi aktiviti termasuk penyesuaian, penggantian dan kebersihan asas yang menyebabkan kerosakan enjin, kerosakan mesin. Yang ketiga, mencegah sebelum kerosakan merebak ke bahagian lain. Kat sini kita tukar mana komponen-komponen yang telah mengalami masalah ataupun kerosakan sebelum ianya menjadi lebih kritikal. So kita ambil sikap waspada kat situ. Mencegah lebih baik, bab kata pepatah Melayu, sediakan payung sebelum hujan. Okey. Yang ketiga, menurunkan kausan mesin dan peralatan lain lalu meningkatkan jangka hayat mesin. Contohnya seperti diorang punya clutch pada enjin, sprocket. Kat situ bila benda-benda ini diperhatikan dan diganti tepat pada masanya, jadi jangka hayat mesin ini akan bertambahlah sebab tidak perlu banyak kuasa digunakan untuk beroperasi. Seterusnya, penyelenggaraan berdasarkan risiko. Mengutamakan sumber penyelenggaraan berbanding aset paling berisiko sekiranya gagal. Seterusnya, lebih baik perancangan dan pengurusan aliran tunai. Seterusnya, jangka hayat aset yang lebih lama yang paling penting dapat meningkatkan operasi hasil. Seterusnya, penyelenggaraan prediktif. Penyelenggaraan prediktif ini membantu menentukan keadaan peralatan perkhidmatan untuk membuat ramalan bila penyelenggaraan harus dilakukan. Ianya lebih efektif untuk memastikan mesin dapat beroperasi dengan lebih lancar. Yang kedua, mengoptimalkan pengendalian alat ganti. Yang terakhir, meningkatkan jangka hayat peralatan. So, bila kita tukar pada masanya, jangka hayat peralatan-peralatan tadi dapat ditingkatkan. Kesimpulannya, penyelenggaraan dianggap sebagai bahagian yang memakan banyak kos dari kitaran hidup sistem. Oleh itu, keperluan penyelenggaraan mesti diutamakan dan dirancang dengan teliti agar tidak berlaku pembaziran lalu mendatangkan keuntungan yang optimum kepada pengusaha untuk mengembangkan perusahaan. Jadi, penyelenggaraan ni bukannya sebuah perkara yang merugikan company tersebut, tapi jika ia dapat dilaksanakan dengan baik, ia sangat penting dan sangat-sangat mampu memberi keuntungan kepada company tersebut. Ini ialah sumber-sumber rujukan saya, iaitu terdapat 7 yang saya cari. Nombor telefon semua. So, nombor telefon ni saya cari sendiri dan reference business management, organisation, diorang punya chart dan macam-macam lagi lah. Kat sini ada 7. Link-link dia saya sertakan. Sekian, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang salah itu datang pada diri saya sendiri, mana yang bagus itu semua daripada Allah Ta'ala. Sekian, terima kasih.